Assalamualaikum. Hai semua. Anak-anak murid cikgu, harap semuanya masih sihat, okey, dan terus bersemangat nak belajar. Baik, untuk tajuk seterusnya dalam tahun 5 ni kita nak teruskan dengan tajuk cahaya. Okey? So, bagi tajuk cahaya ni kamu akan belajar beberapa prinsip cahaya. Baik, yang kita tengok dalam buku teks ni, kita ikut satu persatu. Mari kita tengok situasi dalam gambar ini. Okey. Apa yang kamu nampak, ni magician ni, ahli silap mata ni dia menyuluhkan lampu ke mana? Ke pasu bunga ni kan. Kamu dapat nampak tak garisan cahaya ini? Garisan cahaya ni macam mana? Bengkok ke? Lurus ke? Baik. Jom kita tengok satu demi satu. Cahaya menghasilkan bayang-bayang. Ini salah satu poin yang sangat penting. Cahaya menghasilkan bayang-bayang. Jadi dia tanyakan, apakah sifat cahaya? Apa sifat cahaya yang menyebabkan bayang-bayang ahli silap mata itu terbentuk? Apakah sifat cahaya yang lain? Semua ini kamu akan belajar dalam topik cahaya ini. Okay? So dia tanya sini apa yang menyebabkan bayang-bayang terbentuk. Bayang-bayang. Nampak tak bayang-bayang ahli silap mata di sini? Ini tadi yang cikgu cakap garisan cahaya. Yang kedua, kamu nampak di sini ada bayang-bayang terbentuk. Apa yang menyebabkan bayang-bayang terbentuk? Jom kita belajar. Yang pertama sekali kita nak tengok ialah cahaya bergerak lurus. So, kita tengok situasi di sini. Akmal dan Mekwan sedang membersihkan pondok di dusun buah-buahan Datuk Akmal. Mekwan dia bertanya apa? Dia hairanlah mengapa cahaya daripada celah bumbung itu kelihatan lurus. Ni cahaya ni. Nampak lurus saja kan? Mesti kamu biasa nampak keadaan seperti ini kan? Mari kita siasat sama ada cahaya bergerak lurus. Baik, jom kita tengok amali yang boleh kita buat. Lurus atau tidak? Ini amali ataupun eksperimen yang sangat mudah kamu boleh buat selepas ini di rumah kamu sendiri. Okay? Pastikan kamu ada kertas, tak semestinya kena ada cardboard, yang penting kamu ada kertas. Kamu boleh gunakan CD, lubang pada CD pun boleh. Baik. Apa tujuan penyiasatan ini? Untuk menyiasat pergerakan cahaya. Kita nak tengok sama ada cahaya ni betul ke bergerak lurus ataupun bengkok. Baik. Alat dan bahan yang kita perlukan, lampu suluh, gunting, cardboard, pensel, buku dan juga paku. Kita tengok langkah pertama. Sediakan 3 keping cardboard berlubang. Ingat ni dia nak 3 keping cardboard. Seperti alternatif yang lain tadi yang cikgu cakap, kamu kalau ada di rumah ada ni CD yang dah tak guna lah kan. Okay, kamu boleh susun 3 keping CD. Kemudian lukis 2 garis dari bucu ke bucu. Nampak tak maksud dia di sini? 2 garis. Garis pertama, garis kedua. Dari bucu ke bucu. Sebab kita nak cari titik tengah. Untuk kita tebukkan lubang. Kemudian tebuk lubang. Pada bahagian tengah cardboard menggunakan paku. Okey, kalau kamu ada kertas biasa pun boleh. Yang janji dia tak, masa kamu jalankan eksperimen, dia tak lembiklah kertas tu. Okay. Ukuran ni juga kemahiran mengukur menggunakan nombor. Kemahiran proses sains, kalau kamu nak ukur, lagi bagus. 12 cm panjang, 9 cm lebar, kamu buat 3 keping. Okey, kita tengok langkah kedua. Buat 6 keping penyokong cardboard seperti dalam rajah di bawah.
dan pasang cardboard di atas penyokong. Ini, 6 keping ini ialah penyokongnya. Buat 6 keping. Penyokongnya kecil saja. Panjang 6 cm, lebar 4 cm. Dan di tengah-tengah ni kamu buat garisan dan kamu potong untuk kamu sisipkan cardboard ini tadi kan. Kamu nampak seperti dalam gambar ini, dalam rajah ini. Jadi perlukan 3 cm. Okey, dah. Kamu kena buat 6 sebab 2 untuk setiap cardboard. So bila dah settle ni, cantik kan? Kamu boleh buat ataupun kamu boleh gunakan kad manila kalau ada di rumah. Jangan keluar, stay at home. Baik, langkah ketiga, susun kepingan cardboard dan bahan seperti dalam gambar di bawah ni. Pastikan semua lubang pada cardboard adalah pada ketinggian yang sama. Ketinggian yang sama. Cikgu nampak perkataan sama di sini. Mesti kamu tahu ini pemboleh ubah apa. Bila ada perkataan sama, mana tadi perkataan sama, maksudnya ini ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa? Pemboleh. Cikgu nak tukar font. Lagi nampak lebih jelas. Okey, ada perkataan sama ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimalarkan ataupun short formnya biasa kita gunakan PDM. Pemboleh ubah dimalarkan apa yang sama kan? Jadi yang sama ialah ketinggian. Ketinggian apa? Kita tulis ayat yang betul. Apa dia? Ketinggian. Ketinggian apa dia cakap tadi? Cardboard kan? Ketinggian cardboard. Okay, itu ialah PDM. Baik, kita tengok langkah keempat. Susun cardboard A, B, C. Seperti dalam rajah ni A, B, C. Kamu kena label A, B, C. Sehingga lubang pada ketiga-tiga cardboard itu sebaris. Sebarisnya seperti dalam rajah ni sehingga kamu nampak cahaya. Baik, ini penting perlu susun secara sebaris ataupun kamu boleh ambil pembaris, kamu ukur, mesti sebaris, ukur tapaknya, pastikan sama garisan lurus sebaris dah kan. Baik, letakkan lampu suluh seperti rajah di sebelah dan tekan switch, maksudnya kamu hidupkan lampu suluh. Langkah keenam, catatkan pemerhatian kamu apabila melihat melalui cardboard C, A, B, C. Kamu berada di kedudukan menghadap cardboard C. Kamu buat pemerhatian, adakah kamu nampak cahaya lampu suluh ini? Bila kamu buat cardboard A, B, C ini sebaris. Okey, boleh? Kemudian langkah ketujuh, gerakkan sedikit cardboard B yang tengah-tengah ni ke tepi kiri atau ke kanan dan catatkan pemerhatian kamu. Sekarang kamu alih yang tengah ini ke kiri ataupun ke kanan sedikit dan kamu buat pemerhatian. Adakah kamu masih nampak cahaya lampu suluh ini pada kedudukan yang sama, iaitu masih menghadap cardboard C. Okey. So, mari kita buat pemerhatiannya. Apa pendapat kamu? Siapa yang dah pernah buat ni dia tahu. Baik, apa pemerhatiannya kalau kita melihat menggunakan susunan cardboard yang sebaris? Apa pemerhatian kamu? Nampakkah tidak cahaya di kedudukan C? Okey. Pemerhatian kita tulis di sini, pemerhatian.
pemerhatian. Okey, yang pertama pada kedudukan sebaris. Macam mana kamu nak buat pemerhatian? Memang kita nampak kan? Tengok contoh dalam ni nampak tak? Aliran cahaya ini, sinar cahaya ini kita dapat nampak kan? So kamu boleh cakap cahaya lampu suluh dapat diperhatikan pada kedudukan cardboard C. Kan? Pada kedudukan cardboard C. Ini pemerhatian yang pertama apabila kita susun cardboard A, B, C ini sebaris. Baik, kita nak buat pula untuk pemerhatian yang kedua kalau kita alihkan yang B ni tadi ke kiri ataupun ke kanan sedikit. Baik, macam mana? Nampak tak lagi cahaya lampu suluh dari kedudukan C? Tak nampak kan? Okay, so macam mana kita nak tulis? Cahaya lampu suluh tidak kelihatan ataupun tidak dapat diperhatikan, sama saja. Okey, tidak kelihatan pada kedudukan cardboard C. Settle pemerhatian kita. Baik, jadi apa kesimpulan yang kita dapat buat di sini? Apa kesimpulan kita? Cahaya macam mana? Cahaya bergerak macam mana? Boleh tak? Cahaya bergerak lurus. Itu sahaja. Senang kan? So, ini ialah prinsip cahaya. Okey, cikgu nak tulis di sini. Prinsip cahaya. Prinsip cahaya ni banyak kaitannya dengan fenomena-fenomena alam yang lain. Okey, yang kamu akan belajar dalam tajuk bumi kan, bumi dan seperti dalam kejadian gerhana kan. Dalam kejadian fasa bulan di tajuk kedua akhir nanti yang kamu akan belajar. So, ingat prinsip yang pertama, prinsip cahaya yang pertama ialah cahaya bergerak lurus. Okey. Kita tengok ayat yang di bawah ini. Jom. Cahaya dari lampu suluh hanya boleh dilihat apabila ketiga-tiga lubang adalah sebaris. Betul kan? Kalau ketiga-tiga lubang ini sebaris, baru kita dapat nampak cahaya. So, ini kesimpulannya kan? Ini menunjukkan cahaya bergerak lurus. Betul tak kesimpulan kamu tadi? Betul kan? Baik, kita tengok seterusnya. Kejadian bayang-bayang. Okay. Macam mana bayang-bayang terbentuk? Yang pertama, kita tengok di sini apa yang mereka nak buat, eksperimen tentang apa? Mereka nak mengkaji tentang saiz bayang-bayang. Saiz. Macam mana kamu nak buat saiz bayang-bayang besar? Macam mana kamu nak buat saiz bayang-bayang menjadi kecil? Mesti kamu dah biasa bermain dengan bayang-bayang kan? Okey, jom kita tengok. Bagaimanakah nak kecilkan saiznya? Nak kecilkan saiz bayang-bayang pokok ini. Jadi apa murid ni cakap? Bayang-bayang pokok itu terkeluar dari skrin. Dah terkeluar dah pun skrin ini, kertas putih ini. Kemudian kawan kita yang seorang ni cakap apa? Kalau saya jatuhkan lampu suluh dari kalau saya jauhkan, ini penting, jauhkan lampu suluh dari pokok. Maksudnya jauhkan lampu suluh dari pokok, maksudnya tangannya mendekati badannya, jauhkan daripada pokok. Saya rasa saiz bayang-bayang akan menjadi lebih kecil. Betul atau tidak? Dia cakap kalau dia jauhkan lampu suluh ini
Okey, maksudnya jauhkan cahaya. Dia cakap bayang-bayang ini akan jadi kecil. Betul atau tidak? Kamu boleh cuba di rumah malam-malam, kamu boleh cuba kan. Waktu siang pun boleh cuba cari tempat yang agak gelap untuk kamu buat eksperimen. So, itu satu hipotesis. Jadi hipotesis dia cakap, jauhkan lampu suluh dari pokok, saiz bayang-bayang akan menjadi lebih kecil. Maksudnya ini ialah jarak kan. Jauhkan lampu suluh dari pokok. Maksudnya jarak antara lampu suluh dengan pokok. Jauhkan jarak antara lampu suluh dengan pokok maksudnya dia jaraknya semakin bertambah. Ingat tak lagi tentang konsep panjang? Okey. Cikgu nak tulis dulu. Di sini banyak tempat untuk kita menulis. Baik. Kita nak tulis semula apa dia konsep panjang? Panjang ialah, nak tulis panjang ialah jarak antara dua titik. So, nampak tak perkataan jarak di sini? So, jarak antara dua titik. Kalau kawan kita ni cakap jauhkan jarak, jauhkan lampu suluh dari pokok. Maksudnya jarak lah kan? Okey. Contoh di sini, lampu suluh. Kemudian di sini ialah pokok. Sebab cikgu tak pandai nak melukis, jadi kita tulis saja. Kan? Mana perginya pula? Kita tulis, jom. Pokok. Okay. So, cikgu nak garis. Okey. So, dari lampu suluh kita nak pergi ke pokok. Ini ialah jarak. Cikgu nak kamu betul-betul faham tentang konsep ini. So, ini ialah jarak. Dapat tak? Okey, jarak. Jarak antara lampu suluh dengan pokok. Ruang ini ialah jarak. Kalau murid ini, kawan kita ni cakap, dia jauhkan lampu suluh. Jauhkan lampu suluh dari pokok, maksudnya adakah lampu suluh ini, adakah jarak ini berkurang ataupun adakah jarak ini bertambah? Kalau jauhkan, maksudnya kamu bawa jauh-jauh kan ke belakang kan, bukan ke depan. Lampu suluh ni bawa ke belakang, bukan ke depan mendekati pokok, tidak. So, maksudnya kalau jauhkan lampu suluh maksudnya jarak semakin bertambah, ruang kosong ini semakin bertambah. Kalau dia cakap dekatkan lampu suluh dengan pokok, maksudnya lampu suluh ini mendekati pokok. Bagaimanapun dengan jarak, maksudnya jaraknya semakin berkurang. Okey, jom kita tulis supaya kamu lebih faham. Yang pertama tadi dia cakap apa? Jauhkan. Jauhkan lampu suluh dari pokok. Okey. Maksudnya apa? Okey, cikgu tulis. Maksudnya ialah jarak antara lampu suluh dengan pokok semakin apa? Bertambah. Maksudnya ialah jarak antara lampu suluh dengan pokok semakin bertambah. Okey. Yang kedua. Cikgu nak jarakkan dia sikit. Yang kedua, dia cakap kalau. Ini tadi kalau kita jauhkan. Yang kedua, kalau kita dekatkan macam mana? Dekatkan lampu suluh dari pokok. Apa maksudnya pula? Maksudnya ialah jarak antara lampu suluh dengan pokok semakin berkurang. Okey.
mesti ada yang ikut cikgu sama-sama sebutkan. Kalau kamu sebutnya betul, okey, bagus, tahniah. Nampak kan? Okey, lepas ni kamu boleh tulis. Okey, settle tentang jarak, boleh tak? Ingat, ini tentang jarak. So, faktor yang pertama ialah jarak. Kita nak buat saiz bayang-bayang ni sama ada besar atau kecil. Jadi kita tengok apa yang mereka bincang seterusnya. Mari kita rancang eksperimen. Rancang eksperimen. Untuk uji hipotesis itu, kita boleh mengukur ketinggian. Nampak tak perkataan mengukur? Mengukur ketinggian bayang-bayang pokok untuk mewakili saiznya. Ada perkataan mengukur, maksudnya ini pemboleh ubah apa? Okey, kita mengukur, kita membuat pemerhatian. Ini adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah bergerak malas. Bergerak malas. Ataupun kita sebut apa? Short formnya PB. Boleh tak? Okey, PB. Kita nak buat turun. Nampak kan? Pemboleh ubah bergerak malas. Okey, ingat pada perkataan mengukur ketinggian ini adalah apa yang kita nak perhatikan ataupun keputusan eksperimen. So ini ialah ketinggian bayang-bayang ialah pemboleh ubah bergerak malas. Okey, cikgu nak tulis di sini. Ketinggian bayang-bayang. Boleh tak? Pemboleh ubah bergerak malas. Yang kita manipulasi tadi ialah ini, jarak. Okey, yang kita manipulasi. Cikgu nak tulis di mana ya? Cikgu nak tulis atas ni lah. Atas sikit. PM. Pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. PM. Apa pemboleh ubah dimanipulasi yang sengaja kita ubah-ubah ialah jarak. Jarak apa tadi? Jarak antara lampu suluh dengan pokok ataupun dari pokok. Mari kita tulis jarak antara lampu suluh dari pokok. Kita dah ada PM, kita dah ada PB. Ada tak kita PDM tadi? Belum kita tulis PDM kan? Apa yang mesti kita malarkan supaya eksperimen kita adil? Boleh beritahu cikgu? Okey, cikgu nak bawa ke bawah ni supaya kamu nampak dengan jelas. Kita dah ada PM. Kita dah ada PDM. PB. Bagaimana pula dengan PDM? Pemboleh ubah dimalarkan. Ataupun PDM. Apa yang mesti kita malarkan di sini? Apa yang mesti samanya di sini? Jarak antara apa? Kalau kita ubah-ubah jarak lampu suluh dengan pokok, kita ubah sama ada mendekati pokok ataupun menjauhi pokok. Apa yang mesti kita samakan di sini? Ada tak kita perlu gerakkan pokok ini? Tidak kan? Dan ada tak perlu kita ubah-ubah kedudukan skrin? Tak perlu kan? So, yang kita mesti malarkan di sini ialah jarak antara pokok dengan skrin. Ataupun kita boleh gunakan objek, jarak antara objek dengan skrin. Okey, jom kita tulis. Jarak antara pokok dengan skrin. Ini yang kita kena malarkan. Boleh tak? Ataupun boleh juga kita malarkan apa? Saiz pokok kan? Ataupun ketinggian pokok. Kita tulis saiz pokok. Okey, boleh tak?
Saiz pokok kita kena malarkan. Ataupun kamu boleh cakap juga apa tadi? Ketinggian pokok yang sama. Baik, jom kita tengok seterusnya. Kemudian, jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis kamu dan tulis satu laporan hasil eksperimen. Satu laporan hasil eksperimen seperti yang kamu tulis langkah-langkah amali kan. Langkah pertama, macam mana kamu kena buat. Susun kedudukan, ukur kedudukan pokok dari skrin dengan panjang, contohnya kita ambil 15 cm. Jarak pokok dari skrin 15 cm. Itu contohnya lah jarak yang kita kena malarkan jarak ini. Kemudian jarak antara lampu suluh dengan pokok, kita nak buat dia semakin menjauhi kan. Mula-mula kamu kena tandalah mungkin kamu ambil 3 tempat, 3 lokasi, 3 kedudukan. Mula-mula kamu gunakan 15 cm, contohnya di sini, dari jarak dari pokok. Kemudian kamu tambah lagi 5 cm, maksudnya menjadi 20 cm. Tak jauhlah sangat kan? Ataupun kamu nak bezakan dia 10-10, 15, 25, kemudian tambah lagi 10, 35 cm. Kamu boleh perhatikan perubahan bayang-bayang. Kamu tanda dulu 3 titik untuk kamu letakkan lampu suluh tersebut. Okey. So, apa kesimpulan yang dapat kamu buat? Apa kesimpulan kamu? Okey, jom kita tengok macam mana kita nak buat kesimpulan tentang saiz bayang-bayang. Kesimpulannya memang ada kaitan dengan jarak ini. Senang, ini hipotesis kita tadi. Hipotesis, mana hipotesis yang dibuat tadi? Ini kan, ini satu hipotesis. Dia cakap apa? Jauhkan lampu suluh dari pokok, saya rasa saiz bayang-bayang jadi kecil. Ini hipotesisnya, maksudnya jarak lampu suluh dari pokok bertambah, saiz bayang-bayang jadi kecil. Nanti kamu cuba. Okey, jom kita buat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kita tulis. Cikgu tulis ini kesimpulan. Kesimpulan. Okey. Macam mana kita nak buat kesimpulan? Kita buat 2 kesimpulan. 1, semakin bertambah jarak antara lampu suluh dari pokok, ataupun kamu boleh gunakan istilah objek. Okey. Semakin, kalau jarak makin bertambah, kita tengok semula jarak makin bertambah, maksudnya lampu suluh ni menjauhi pokok. Macam mana dengan saiz bayang-bayang? Kecil atau besar? Kecil lah kan? Dia jadi kecil kan? So, semakin berkurang ketinggian. Kita nak ukur PB dia ketinggian kan, nampak tak ni? Semakin berkurang ketinggian bayang-bayang. Okey, boleh tak? Okey, kesimpulan yang kedua, kalau kita kurangkan jarak macam mana? Jom kita buat semakin berkurang jarak antara lampu suluh dari pokok, semakin, kalau jarak dari lampu suluh dengan pokok ni semakin berkurang, maksudnya lampu suluh semakin mendekati pokok. Bagaimana dengan bayang-bayang? Bertambahkah? Berkurang? Mestilah bertambah kan? Semakin bertambah ketinggian bayang-bayang. Okey, dapat tak? So, ini eksperimen tentang saiz bayang-bayang.
bayang. Okey, cikgu nak cikgu nak fokuskan sedikit tajuk ni. Saiz bayang-bayang. Ini eksperimen tentang saiz bayang-bayang. So, lain kali kita akan sambung tentang bentuk bayang-bayang. Hari ini kita bincang tentang prinsip cahaya yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Tentang kejadian ataupun pembentukan bayang-bayang. Faktor yang pertama ialah kita nak tengok saiz bayang-bayang. Okay. So, kita dah bincang tentang saiz bayang-bayang. Kalau jarak antara lampu suluh dengan pokok bertambah, maksudnya menjauhi. Lampu ini, cahaya ini menjauhi pokok. Bagaimana dengan saiz, dengan ketinggian bayang-bayang? Bertambah atau berkurang? Kita dah bincangkan. Kalau mendekati pokok, bagaimana dengan ketinggian bayang-bayang? Okey, cikgu harap kamu boleh tulis maklumat tambahan ni semua di buku amali kamu. Boleh? Okey. Sehingga ini saja tajuk yang kita bincang untuk hari ini. Dan lain kali kita akan sambung lagi dengan bentuk bayang-bayang. Okey. Sekian saja daripada cikgu. Okey, stay at home, belajar, sentiasa bersemangat untuk terus belajar. Okey. Bye-bye.